Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah, pada gini kita dapat bertemu setelah melalui fasa yang penting, iaitu menyambut Hari Raya Aidul Adha dan melepasi hari-hari tasyrik. Dan suasana haji yang kita lihat melalui siaran langsung di Facebook Live ataupun di beberapa saluran-saluran TV yang tuan-tuan sedia maklum, menampakkan perbezaan jauh antara haji yang sebelum ini yang kita pernah nampak dan pelaksanaan haji pada tahun ini yang berbeza sedikit. Saya dapat berita, mula-mula dengar ada 3 orang rakyat Malaysia yang dapat. Kemudian dengar pula 9 orang. 9 orang. Ni dengar-dengar ceritalah, pembacaan dan sebagainya. Tapi bila tanya kawan saya yang classmate yang duduk di sana, dia kata ada kawan dia seorang nurse juga, tak silap saya, dia terpilih di antara, kata dia, 8 orang rakyat Malaysia. Jadi setakat ni maklumat yang saya dapat secara lisan daripada dia tu, dia kata ada 8 orang. Kawan dia dapat rezeki ni pun kerana katanya saat akhir ada rakyat Malaysia yang tolak, mungkin ada masalah apa, cabaran tu, jadi dia dapat bahagian melaksanakan haji pada tahun ini. Dan memang ada beza sikit sebab layanannya seakan-akan VIP lah. Seakan-akan VIP. Maksud VIP tu bukanlah special apa, lebih kepada teratur, tak berebut sangat, tak sesak dan sebagainya. Tengok kan tawaf dia, jarak dia, macam tu lah keadaan dia selesai tawaf. Saya sendiri tak pernah dapat tawaf yang macam tu. Belum pernah lagi dapat tawaf yang seperti itu. Jadi kita fikir beruntunglah mereka, dan mudah-mudahan keuntungan mereka bukan semata-mata keuntungan dunia kerana mudah dan sebagainya, tapi mendapat keuntungan hari akhirat. Sebab Nabi pun bersabda, wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan melainkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang yang selesai balik pada haji pun Rasulullah mengatakan kalau dah dapat haji yang mabrur, dia akan pulang daripada haji kayaumin waladathu ummuh. Dia akan pulang semula, pulang kembali ke tanah air, pangkuan keluarga, keadaan dia seperti hari di mana dia baru dilahirkan. Bukan maknanya dari sudut bayinya, dari sudut umurnya, tapi dari sudut bersihnya dia daripada segala dosa dan kesalahan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Tapi kita pula yang berada di sini, alangkah baiknya kita mesti buat 4 perkara. Bila tengok ada jemaah pergi haji, tak kisahlah tahun bila pun, kita mesti buat 4 perkara. Yang pertama, mesti ada niat. Memang dalam hidup kita nak melaksanakan ibadah haji. Jangan tak ada niat dan jangan tak ada azam. Jangan tidak ada niat dan tidak ada azam. Ada orang dia tak ambil berat pun, dia fikir, dia tak tanam daripada sekarang. Dia fikir nanti dah tua, nanti. Niat dan azam daripada sekarang. Yang kedua yang kita mesti buat ialah perancangan. Apa rancangan kita untuk diri kita bila nak pergi? Ataupun isteri kita, anak kita, mak ayah kita, mesti ada perancangan bila dan sebagainya. Yang ketiga, mesti ucap, mesti cakap nak pergi. Tapi nak cakap kepada siapa? Cakap dalam doa kita. Mesti sebut dalam doa, Allahumma rzuqna hajja baitikal haram. Ya Allah, kurniakan kepada kami dapat menunaikan haji di Baitullah Al-Haram, wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dapat menziarahi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti pertama niat hati, yang kedua plan, perancangan otak dan fikiran kita, set minda kita. Yang ketiga, mesti ucapkan perkara tersebut. Yang keempat, mesti ada tindakan daripada 3 perkara tadi. Apa tindakan yang kita boleh buat? Ada beberapa perkara. Yang pertama, bagi orang yang mungkin dia tak ada akaun tabung haji,
usahakan buat hari ini, sekarang, secepat mungkin untuk dia dan semua ahli keluarga dia. Pertama. Tapi adakah maknanya orang yang ada akaun tabung haji tu mesti dapat pergi haji? Belum tentu. Itu bukan ceritanya. Ceritanya tindakan kita. Bila tu urusan Allah. Baik, kalau dah ada, maka yang kedua, kita usahakan cukupkan jumlah minimum untuk melayakkan daftar pergi haji. Tak silap saya 1,300 ke 1,500 gitu contoh. Cukupkan anak-anak kita punya, cukupkan duit raya dia masuk je tabung haji semua sekali. Bila dah cukup, adakah kita tersenarai dalam senarai yang menunggu? Belum. Dia ada cerita lain pula, mesti daftar. Mesti daftar. Kemudian lepas daftar, mesti tuan-tuan ambil cakna untuk membuat rayuan pada tiap-tiap tahun. Rayu je, tulis surat rayuan pergi haji, tulis surat haji. Kita kadang tak fikir, rasanya aku tak belum lagi kot. Kadang kita cakap gitu, tapi kita tak tahu aturan Allah, ketentuan Allah tak tahu. Saya ni daftar pergi haji, kalau ikut giliran tahun 2000, saya pun dah tak ingat giliran berapa yang diberi kepada saya. Tapi Allah rezekikan, rupanya tahun 2017 dapat menunaikan fardu haji. Padahal kalau ikut giliran saya tu memang sangat lama lagi lah. Tapi tak tahu. Yang mustahak sekali, ada niat yang kuat, buat perancangan, sebut dalam doa berapa kali. Oleh kerana saya biasa bawa jemaah pergi umrah, saya masa tawaf tu saya suka doa, ya Allah, kurniakanlah aku dapat tawaf sekali lagi di sini tapi melaksanakan fardu haji. Kalau saya pergi mutawif jadi pembimbing umrah, kita tawaf biasa je lah kat bawah. Tapi dulu pernah sekali saya pergi sendiri, maknanya tak bawa jemaah. Sukatilah saya nak tawaf kat mana, nak round besar ke round kecil ke, orang tak komen, kita je penat seorang. Kalau kita rasa seorang. Tawaf tiap-tiap tingkat, doa tiap-tiap tingkat, ya Allah, kalau tingkat inilah menjadi tempatnya, mudah-mudahan inilah rezeki aku besok dapat pergi haji. Naik tingkat atas pula, naik tingkat atas pula. Tujuan dia nak mohon kepada Allah. Jadi cakap nak pergi tu, tapi cakap dalam doa kita lah. Tindakan macam tadi kita nak buat, cukupkan daftar dan sebagainya. Dan tuan-tuan rayu tiap-tiap tahun tak apa. Kalau ada rezeki tuan-tuan, mana tahu tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kena rayu tiap-tiap tahun sebenarnya. Dan kemudian apakah itu saja? Jawapannya tidak. Ada tindakan yang jauh lebih penting daripada akaun, daripada cukupkan duit, iaitu mesti menuntut ilmu berkaitan bab haji ni daripada sekarang. Kita jangan tunggu tahun tu nama kita naik baru kita datang kursus haji. Saya tuan-tuan, saya share sikit bahawa sebelum saya pergi haji tu tahun 2017, dah 3 ke 4 tahun saya ikut kursus haji, walaupun tak tiap-tiap minggu, ada free je Sabtu je, dah tahu kat masjid tu dia ada buat kursus haji. Kalau tengah hari nak pergi walimah, kawan-kawan ke siapa-siapa ke, pergi kursus haji kejap, duduk kat masjid semayang, dengar 9 sampai 11 pagi, 11.30 habis, naik kereta terus jalan lah, pergi walimah, 2-3 rumah, selesai. Jadikan kita dah tackle masjid satu tu dengan jadual-jadualnya sekali. Sebab kadang-kadang besok, katalah tahun tu tuan-tuan nama dah dipilih, belum tentu tahun itu tuan-tuan ada masa tiap-tiap minggu nak menghadap kursus tu. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dah masuk 3-4 tahun lepas, adalah asas-asas tu dah masuk. Oh, mabit tu ni, oh nafar awal tu ni, oh nafar sani tu ni. At least kalau orang sebut tu kita tahu cerita. Walaupun mungkin tak tahu hukum, tapi istilah tu pandai sebut. Istilah tu kita tahu berkaitan dengan urusan haji. Jadi mudah-mudahan daripada hari raya haji sebelum ini, mudah-mudahan jadi iktibar pada kita, mudah-mudahan insya-Allah. Dan orang yang terpilih yang 8-9 orang atau berapa orang pun, dia pun mungkin antara orang yang tak menyangka dia dipilih tahun ni. Dia mungkin langsung tak ada senarai menunggu daripada tabung haji, mungkin dia tak ada langsung. Dan tuan-tuan mungkin sekarang tuan-tuan pun tak ada dalam senarai yang menunggu. Tuan-tuan mungkin baru nak daftar, tapi kalau dah sampai ketentuan Allah, dalam keadaan semua dunia terhalang pergi pun, yang 8 orang yang tak daftar tu Allah pilih untuk pergi. Jadi maknanya luar biasa aturan Allah. Jadi macam mana besok kita direzekikan pergi, kita tak tahu. Tapi yang mustahak ialah apa yang kita dapat laksanakan. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini insya-Allah kita akan nak melihat satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang hak
seorang muslim ke atas muslim yang lain. Hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Maknanya ini cerita urusan yang kita ambil berat sesama kita orang Islam. Tak kiralah dia jiran kita ke, kawan kita ke, siapa ke, orang Melayu, Cina, India, asal yang nama dia seorang muslim, maka apa hak dia yang kita kena tunaikan. Jadi maknanya kalau saya sebut apa hak ibu bapa ke atas anak, maknanya hak ibu bapa ke atas anak, maknanya apa yang anak-anak kena buat. Kalau saya sebut apa hak anak-anak ke atas ibu bapa, ke atas ibu bapa, maknanya ibu bapa kena buat apa pada anak-anak. Ada hak anak-anak ke atas mak bapak. Saya ni anak-anak saya, dia ada hak dia yang ke atas saya, maknanya saya kena tunaikan. Salah satu daripada dia memberi nama yang baik. Yang kedua, memilihkan ibu yang baik untuk dia. Yang ketiga, memberikan pendidikan baik kepada dia. Kan dulu ada kisah kan, ada seorang bapa, dia marah kat anak dia. Anak dia degil, tak nak dengar cakap. Cakap tak nak dengar, cakap melawan. Akhirnya dia geram, dia pun heret budak ni. Dia bawa jumpa Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lalu dia bawa kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Sayyidina Umar, wahai Khalifah, saya nak minta tolong. Khalifah tanya, nak minta tolong apa? Ni tolong nasihat anak saya ni. Saya cakap melawan, suara tinggi dengan saya. Dia tak tahu ke saya ni bapak dia? Hak saya ni dia mesti hormat. Lalu Sayyidina Umar pun beralih cakap dengan budak ni, wahai anak, kenapa ayah kamu dia cakap kamu tak hormat kepada dia? Kenapa? Itu kan hak dia, perlu dihormati. Budak kecil ni pun jawab, pandai dia jawab. Dia tanya Sayyidina Umar, dia kata, wahai Khalifah Amirul Mukminin, saya faham hak bapak saya ke atas saya. Cuma saya nak tanya, saya ni sebagai anak, ada tak hak saya ke atas bapak saya? Sayyidina Umar jawab, ada juga. Dia pun tanya, apa hak saya ke atas bapak saya? Kata Sayyidina Umar, yang pertama, dia mesti beri kepada engkau nama yang baik. Itu hak engkau, dia kena bagi. Yang kedua, dia mesti carikan ibu yang baik untuk engkau. Carikan ibu yang baik tu maknanya sebelum ada dia, bukan dah ada dia cari mak lain. Rasa mak ni dah tak berapa baik lah. Tak apa. Yang tu abah memang sentiasa menunaikan. Kau nak 3 lagi mak pun bapak cari. Ini dah kenapa? Maksudnya sebelum dia ada lagi tu. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, bapak engkau ni, dia kena bagi engkau pendidikan yang baik. Lalu budak ni pun jawab, kata dia, wahai Sayyidina Umar, nama saya nama tak elok. Dia ada sebut satu perkataan, kalau kita terjemah namanya kumbang hitam. Kalau satria baju hitam sedap juga. Ni kumbang hitam. Jadi tak sedap nama dia, tak elok. Bukan tak elok, kumbang tak adalah tak elok, tapi tak kenalah, nama orang tak kena. Yang kedua, dia kata mak saya ni orang yang kasar, mulutnya tak senonoh, selalu bergaduh, cakap mencela orang, gaduh dengan jiran-jiran. Maknanya mak dia akhlak tak elok, tak pilihkan mak yang baik untuk dia. Kemudian yang ketiga, kata dia, bapak saya ni tak pernah ngajar saya apa-apa, dan dia kalau tak ngajar, tak apa, ni hantar saya belajar pun tak ajar. Sayyidina Umar baik-baik tadi nak nasihat budak ni, akhirnya Sayyidina Umar tak jadi nasihat dia, nasihat bapak dia. Sayyidina Umar kata, wahai tuan, sebelum anak tuan derhaka kepada tuan, sebenarnya tuan lebih dahulu telah derhaka kepada dia. Maksud derhaka tu tak tunaikan hak. Jadi ni cerita hak ke atas siapa. Cuma pagi ni kita nak fokus ialah hak apa? Hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Bukan bapa kepada anak ataupun mak kepada anak dan sebagainya. Baik, baginda Nabi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas seorang muslim tu ada 5 perkara. Maknanya kalau kita berinteraksi dengan orang, berurusan dengan orang Islam, 5 ni adalah perkara yang menyokong kasih sayang, menyokong silaturahim, menyokong hubungan akrab. Tak kisahlah satu pejabat ke, 2 pejabat, 3 pejabat, tapi kalau kita buat 5 perkara ni, kelima-lima, insya-Allah hubungan sesama kita insya-Allah akan menjadi erat. Yang pertama, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus salam. Jawab salam. Dalam ada satu lafaz yang lain,
Memberi salam, menjawab salam. Satu lafaz, jawab salam. Lafaz salam ni tuan-tuan, lafaz yang mulia. Assalamualaikum tu lafaz yang mulia. Sebab tu dikira berpahala. Apa hukum bagi salam? Hukum dia sunat kan, dapat pahala. Dan dia dikira sebagai salah satu daripada amal soleh. Kalau tuan-tuan sebut good morning, taklah salah. Tapi morning memang good, orangnya belum tentu good. Selamat pagi, boleh saja. Tapi ceritanya Assalamualaikum, dia bukan sekadar sapaan waktu pagi, tapi dia dalamnya ada inti doa untuk orang tersebut. Kita doakan kepada Allah supaya berikan kesejahteraan kepada orang yang kita beri salam. Lepas tu hukum dia sunat kita bagi salam. Dan kalau tuan-tuan bagi salam, kalau boleh salam tu, oleh kerana dia masuk dalam amal soleh, maka dia ada aturan, ada guideline, ada garis panduan. Salah satunya ialah kita mesti sebut dengan betul. Sebut dengan betul. Dan kalau tuan-tuan tulis pun, saya cadangkan tulis dengan betul, baru nak dikira dapat pahala. Sama ada sebut ataupun macam selawat. Selawat kan tuan-tuan kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Laju tak apa, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tuan-tuan sebut Nabi SAW, Nabi SAW, Nabi SAW, maka tidak dikira sebagai selawat lah. Nabi SAW, ada orang sebut Nabi SAW, dia bukan dalam kategori selawat. Tapi kalau tuan-tuan sebut sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dapat pahala berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga secara tulisan. Lebih cantik tuan-tuan tulis, kalau selawat tulis penuh. Saya suka kalau macam tuan-tuan beli buku agama sekarang ni, oleh kerana sekarang dia dah ada kualiti cara cetakan yang bagus. Bila dia tulis nama Rumi bukan Jawi, Rasulullah, kemudian dia ada macam logo kecil tau, Salam dia, dia tulis penuh dalam bentuk logo gitu. Ini maknanya selawat penuh. Saya lebih suka tulis macam tu berbanding yang tulis SAW tu. Walaupun saya tahu SAW tu memaksudkan sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk selawat ke atas Nabi, apalah kiranya kalau lebih baik kita tulis dengan sempurna dan penuh, kerana itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Tulis betul. Jadi kalau tuan-tuan beri salam, lagi cantik tuan-tuan sebut Assalamualaikum. Tak kisahlah walaupun kita terpanjang Assalamualaikum, terpanjang sikit kan, tak apalah, kira okeylah. Yang penting bunyi dia Assalamualaikum. Tapi kalau tuan-tuan Assalamualaikum, kalau Assalamualaikum, dia, saya nak jawab Assalamualaikum, sesalam, apa nak jawab? Jawapan dia tak sempurna, tak dapat pahala lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum tak. Kalau tuan-tuan bagi salam time semayang, Assalamualaikum boleh? Innaka hamidum majid, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jawapan dia bukan kata ni batal semayang lah. Dia tak boleh. Dia mesti Assalamualaikum. Laju tak apa. Assalamualaikum, Assalamualaikum, okeylah. Kalau tuan-tuan tulis pun sama. Saya cadangkan Assalamualaikum. Okeylah kalau tak sempat. Dulu orang nak tulis mesej jimat teks. Jimat takut cas lebih. Sekarang WhatsApp tuan-tuan tulis siap ada logo lagi. Siap ada apa? Ikon apa dia panggil tu? Stiker lagi. Assalamualaikum penuh. Cantik lah tu. Jadi kita yang baca ni sama ada jawab secara lisan atau jawab secara tulisan. Kadang saya tak jawab lisan, saya kata kat mana? Padahal kita baca Waalaikumsalam, kita terus. Macam orang kat live TV tuan-tuan tengok, dia tenting kuliah apa tu, pagi tu biasa ada rancangan apa tu? Tanyalah ustaz tu kan. Ting, Assalamualaikum da'i dan juga ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan dia jawab kan? Maknanya dia bagi salam secara tulisan, tapi dia jawab secara lisan. Dia tak jawab tulis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okeylah. Dan kadang kita tulis macam tak jawab, padahal lisan kita dah jawab. Itu cerita dia. Tapi tulis cantik. Tapi kalau tulis pendek pun sekiranya masih ada makna dan sampai, okeylah. Assalam, salamun alaika, salamun alaikum, salam alaikum, okeylah. Tapi kalau Assalamualaikum memang tak jawab tak apa lah. Assalamualaikum. Ada orang Assalamualaikum, ada orang askum. Ada kadang salah type aiskrim.
Kita nak jawab apa? Jawab aiskrim. Aku saya tak katalah mutlak salah, bukan itu. Maksud saya, kita kan nak beramal dan nak menjadi asbab kepada menunaikan hak sesama Muslim tadi tu. Maka dalam nak membuat perkara tersebut, kita usahakanlah buat sesempurna mungkin. Kalaupun seminimum mungkin, paling kurang dia dikira sebagai satu amal ibadah, insya-Allah masuk dalam timbangan amal. Sebab bagi salam, hukum dia sunat. Cuma jawab salam, maka hukum dia apa? Fardu wajib. Cuma fardu dia fardu ain ke fardu kifayah? Jawapan dia fardu kifayah. Kalau saya seorang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan yang dengar semua sekali wajib jawab. Tapi fardu apa? Fardu kifayah. Sekali tuan-tuan semua tak jawab, seorang je Haji Azam jawab. Bila dia orang je jawab, maka kewajipan yang lain semua gugur. Maknanya dah tak wajib. Tapi kalau tuan-tuan jawab juga, jawapan dia dapat pahala. Tu cerita dia. Jadi kalau orang tanya apa contoh fardu kifayah, jangan cakap urus jenazah. Urus jenazah memang fardu kifayah, tapi fardu kifayah yang lain pun ada. Dia macam korban. Korban kan sunat kifayah. Untuk setiap rumah keluarga dituntut buat korban, sunat. Tapi sunat kifayah, at least ada seorang. Tapi kalau seorang buat, tak kiralah abang long ke, bapak dia ke, mak dia, seorang buat, mak dia je buat korban, maka untuk keluarga tu yang lain semua gugur tuntutan sunat. Gugur. Tapi kalau dia nak buat juga, boleh tak? Jawapan dia boleh saja. Kalau dia nak buat. Baik tuan-tuan. Cuma adalah beberapa tempat yang kita tidak masuk dalam kategori wajib jawab salam. Ada tempat kita tak wajib jawab. Maknanya hukumnya bukan wajib lah jawab salam tu. Antaranya kalau kita datang ziarah kubur, kita beri salam kepada ahli kubur, ketika itu tak wajiblah ahli kubur jawab salam. Sebab dia orang dah meninggal. Tuan-tuan jangan marah, jawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jawab. Maknanya kita bagi salam tu sunat. Nabi ajar kan kepada Sayyidatina Aisyah, kalau kamu datang ke kubur, faqulu, maka sebutlah assalamualaikum ya ahlad diyar, ataupun ya ahlal kubur, ataupun ya dara qaumin mu'minin, wahai tempat orang-orang yang beriman. Boleh tak kisah. Ya ahlal kubur pun boleh, tak kisah. Sunat, bagus tuan-tuan beri salam. Saya baru-baru ni ajak anak-anak saya kecil-kecil tu pergi kubur atuk saya, moyang dia, yang dia pun dulu tak pernah jumpa. Dia pun cakap, ni ayah kepada atuk ayah kepada atuk. Atuk yang mana papa? Atuk yang ni. Oh, dia ada ayah juga adalah. Dia ada ayah juga. Tapi dia tanya, oh rupanya dia ada ayah. Dia tak pernah tengok. Dia ingatkan jadi gitu aja, mana dia tahu. Dia dulu ada ayah dia dulu pun ada ayah dia juga. Ayah, oh macam tu ke? Nanti dia tanya dia. Nanti Ikil jadi ayah jugalah. Tunggulah lama sikit. Takkan kecil ni nak jadi ayah. Jadi maknanya budak dengan sebab ziarah kubur tu, oh rupanya dia tahu dia faham ada atas lagi. Nanti masa lain cerita lagi. Contoh bawa ke kubur Tapi kalau kita beri salam kepada ahli kubur, mereka jawab ke tak jawab? Jawapannya tuan-tuan jawab macam pernah masuk je kan, macam ada pengalaman. Jawapannya, kalau mereka tu dikurniakan oleh Allah menjawab, maka jawablah mereka, cuma tak wajib. Sama juga dalam solat tuan-tuan, ketika imam beri salam, tuan-tuan jangan jawab salam, kerana dia menyebabkan tuan-tuan yang solat, dia tak wajib jawab itu. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dia kat belakang tu boleh pula jawab, dah lah jarak 1 meter, dengar pula tu. Jadi tak perlu. Jadi yang pertama, radus salam, menjawab salam ni hak Muslim. Jadi orang Islam bagi salam kat kita, kita mesti jawab. Yang saya perasan, tuan-tuan bantu jawab, yang saya pun tak tahu orang jawab ke tak jawab, bila TV baca berita Assalamualaikum, dia first kali Assalamualaikum, kadang-kadang dia tutup pun ini Assalamualaikum. Saya tak tahu, tapi insya-Allah dalam satu Malaysia ni mungkin akan adalah orang yang jawab salam tersebut. Sebab hak dia sebagai Muslim, maka kita tunaikan. Tunaikan, kita jawab salam. Okey tuan-tuan, tu satu. Yang kedua, baginda Nabi SAW bersabda, kita nak tunaikan hak wa iyadatul marid, iaitu menziarahi orang yang sakit.
Ziarah kepada orang yang sakit. Sekira-kira sakit dia itu sakit yang menggendalakan dia daripada aktiviti harian dia biasalah, maka tuan-tuan datanglah ziarah. Sakit lebih kepada orang dia tak, sebelum ni dia boleh kerja. Tadi apa tu, Imam Hasan pun sebut ada pegawai yang tak apa sihat. Kalau tuan-tuan ada kelapangan besok cuti, datang ziarah. Dan ziarah ni bagus. Dalam beberapa mafhum hadis, orang yang datang ziarah orang sakit, dia akan dinaungi oleh ribuan para malaikat. Dan ziarah orang sakit ni fadilatnya sangat besar. Fadilatnya sangat besar. Cuma kita je lah yang datang menziarahi orang sakit. Kita kena hati-hati. Kalau boleh kita jaga kita punya apa nak cakap, adabnya, tertibnya. Maknanya kalau kita datang ziarah, kita banyak doakan dia, dan cakap benda-benda yang positif lah. Positif. Kalau boleh jangan cerita yang tak negatif tu, elakkan lah. Kecuali tengok orangnya macam mana, jenis yang macam mana. Jangan kita cerita negatif. Ji, sakit apa ni Ji? Saya sakit sini bahagian buah pinggang kiri. Saya pakcik saya 2 bulan lepas macam ni juga. 2 bulan lepas pakcik saya sama, belah kiri kan, sama ni. Mana pakciknya? Mahmudia sekarang. Rumah dia ada, Mahmudia. Diam. Jadi tuan-tuan cerita. Walaupun kita nak cerita, dia pun tahu. Semalam saya jumpa ada satu sahabat pengerusi masjid, isteri dia sekarang dekat CCU, Critical Care Unit kan, bab jantung. Dia cakap isteri dia dalam keadaan yang agak boleh tahan berat. Doktor pun kata boleh saja beritahu keluarga dan sebagainya, tapi masih ada potensi untuk dia kembali sihat dan sebagainya. Tapi macam tu lah, bila datang ziarah orang sakit, kita kalau boleh, dia tahu bahawa dia duduk di tempat mana dan biasanya orang kat sini macam mana, dia tahu. Cuma kita berikan sokongan, kata-kata yang baik. Bukan sokongan untuk sihat saja, tapi sokongan untuk dia tetap dengan iman. Ada orang kata motivasi dia supaya sihat. Tak, saya tak tekankan yang tu. Bukan masalah sihat atau sakit. Masalah kalau sihat dia jadi apa, kalau sakit dan mati dia jadi apa. Apa nak bawa? Kalau sihat, lepas ni nak bawa apa? Iman yang nak dibawa. Kalau tidak, tak guna sihat selepas tu. Kalau sakit mati, apa nak dibawa selepas mati? Kehidupan. Nyawa dah tak ada. Jadi apa yang bermanfaat? Iman. Jadi sokongan yang kita nak beri kepada orang yang sakit ialah iman dia, supaya dia terima qada dan qadar, supaya dia jadi orang yang redha, supaya bila kalaupun dia mati, biar mati dalam keadaan hati dia lapang. Ya Allah, aku memang sudah ingin meninggalkan dunia sebelum aku meninggal dunia, kerana aku memang betul-betul nak kembali ke akhirat, memang nak bertemu denganmu ya Allah. Supaya dia ada jiwa itu ketika itu. Soal lepas tu sihat, alhamdulillah, kita bagi dia, mari makan ubat, ikutlah cakap doktor, gini, okey. Tapi yang mustahak iman. Sebab itu tuan-tuan, masa hari tu yang COVID-19 tengah memuncak, ada yang dekat Sempang Renggam tu, kampung tu apa nama dia? Ibrahim Majid tu kan. Saya difahamkan ada senior saya yang bapak dia dekat situ, dan bapak dia masa tu kita fahamkan masuk hospital. Saya tak ada nombor kontak, tapi kawan kepada kawan ada. Saya kirimkan satu zikir, yang mana zikir tu disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang jatuh sakit lalu dia membaca zikir tersebut sehingga sakit itu membawa dia kepada mati, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi saya kata, kalau kata COVID-19 dia kena, bapak dia kena, kalaulah kata doktor, orang yang macam ni dengan sakit yang ada tepi-tepi tambah-tambah lain, memungkinkan. Kalau doktor kata ni 80% memang akan pergi, nak bekalkan apa? Bekalkan iman pada dia, supaya tawakal dia, redha dia kepada Allah, zikir dia tak putus. Meninggal lah. Yang mustahak lepas tu ke syurga, tu yang mustahak. Jadi saya pun kirim apa yang bacaan yang diajar dalam satu hadis Nabi SAW. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
La ilaha illallahu lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya ulang. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia baca. Kalau dia meninggal dengan sakit yang sedang dihadapi, Rasulullah bersabda, lam tamassu, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Sama ada selepas itu dia disentuh tak disentuh, itu urusan Allah, kita tahu. Tapi usaha yang kita buat, tujuan dia nak mengikut apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ziarah orang sakit, kita ada matlamat kita, ada tujuan kita, dan kita datang doakan dia, mudah-mudahan dia itu dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan tanya banyak-banyak sehingga dia letih nak jawab. Kadang-kadang ada orang datang, "Ji, macam mana sakitnya gini? Jantungnya macam mana macam ni? Makan tak makan? Buah dah berapa biji makan? Ini kalau lebih tak ada, bagi saya bawa balik je lah." Dia tanya banyak, orang tu dah penat jawab kan. Lagi satu, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, tak silap saya Rasulullah, tak silap saya riwayat Imam Tirmizi, Nabi baginda bersabda, dalam kita berziarah, zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah dalam keadaan ghibban. Ghibban ni maknanya dia kerap juga ziarah, tapi setiap kali ziarah tu waktunya pendek-pendek. Bukan duduk lama-lama masa ziarah orang sakit. Sekejap datang, tengok keadaan dia macam mana, apa sini, doakan dia apa semua. Kalau tuan-tuan nak bagi bantuan apa semua, dah minta diri, selesai, doakan, biar dia rehat. Pendek, tapi berarti mungkin minggu depan, selang lagi 2 minggu datang ziarah. Itu antara bentuk ziarah yang bagus apabila kita nak menziarah kepada orang yang sakit. Tuan-tuan tunaikan hak orang Islam, insya-Allah akan dinaungi oleh para malaikat usaha kita tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattiba'ul janaiz. Namanya menghantar jenazah. Hantar jenazah. Hantar jenazah tu maknanya kalau tuan-tuan berkemampuan, sampai mana hantar? Sampai ke tanah perkuburan lah. Menyaksikan. Tapi kalau orang yang menyaksikan orang yang meninggal sehingga disembahyangkan, hatta kalau dia ikut sehingga yang namanya dikebumikan, pahalanya besar. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan satu jenazah, hatta, sehingga, maknanya daripada mula dia meninggal apa semua, hatta tusalla alaiha, sehingga disolatkan. Dia ada ikut join solat. Orang lelaki kalau boleh jangan tolak, jangan mengasingkan diri ketika mana sedang nak dilaksanakan solat jenazah. Sebahagian orang kata dia alasan, seluar saya kena tanah. Seluar saya kena tanah. Tanah najis ke? Tanah tak najis. Seluar saya terkena pasir, pasir tak najis. Jadi jawapannya sembahyang. Dan solat jenazah jangan ditinggalkan dan diterlepaskan oleh jemaah perempuan. Saya beberapa kali pergi tempat orang buat solat jenazah, selalunya yang tak nak pergi ni orang perempuan. Tak tahu, orang perempuan memang tak nak jadi jenazah. Saya tak tahu kat sini macam mana, tapi dia tak join. Maknanya sembahyang, pada dia sembahyang jenazah tu orang lelaki je. Lelaki dia macam tengok belakang, tengok aja. Saya pernah sekali, bukan sekali lah, banyak kali tengok, kenapa dia orang, padahal dia ada persiapan. Dan saya tengok, mungkinlah sangka baik kita, mungkin uzur lah. Mungkin uzur lah. Kalau uzur, cerita lain lah. Jadi cerita je, solatlah jenazah, sebab pahalanya besar. Siapa yang saksikan jenazah sehingga disolatkan, Rasulullah bersabda, falahu kirat, dia akan dapat 1 kirat. Tapi kalau dia faman syahidaha, tapi kalau dia saksikan jenazah, ada sama, hatta tudfana, sampailah dikebumikan, ditanam, Rasulullah kata dia akan dapat 2 kirat. Lalu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wa mal kirat, apa tu maksudnya kirat? Rasulullah kata kirat tu satu saiz pahala sebesarnya gunung Uhud sana. Gunung Uhud tu besar begitu. Itu pahala bagi orang yang solat. Kalau dua gunung Uhud tu diberikan kepada kita dengan sebab menghantarkan jenazah sampai disolatkan. Saya kalau pergi negara mana-mana,
Kalau tuan-tuan ada pergi melancong ke, pergi luar negara ke apa kan, ambil lah satu masa, cuba tengok kubur orang Islam di negara tersebut. Saya dulu pergi Mesir, tengok kubur, oh Mesir kubur dia macam ni. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, pergi Mekah ke apa, oh kubur dia macam ni. Tuan-tuan saya pergi Turki, kan dulu ada student Malaysia yang meninggal accident kat sana kan, yang dulu kecoh sekejap tu, Ahmad Ammar ke apa dah. Saya masa pergi Turki, belok pergi ke sana nak tengok kubur dia macam mana. Oh, tanah perkuburan kat lereng bukit, tempat dia dekat dengan sungai gitu. Memang cantik lah tempat dia. Kemas dia, oh macam ni. Cuma masa saya pergi baru ni Palestin, pergi ke apa tu, Jordan, pergi tengok, oh kubur dia. Dan pergi ke Lebanon, saya pergi kubur dia, oh kubur dia. Dan kebanyakan kubur mereka tu, dia punya keadaan fizikal dia lebih kurang macam kita di Malaysia, tak jauh beza. Macam ada tanda nama dan sebagainya. Kalau hari tu saya snap dekat Palestin, dekat Jordan, dia macam kita, Al-Fatihah. Ada kalimah Al-Fatihah tu ada. Maknanya memang benarlah kata ulama, kalau bila kita ziarah kubur ni kita ada tujuan. Orang pergi kubur, atau sampai ke kubur ada tujuan. Tujuan yang pertama, dia ada, kata ulama paling kurang mesti ada 4 tujuan. Salah satu daripada 4. Tuan-tuan kalau hantar jenazah atau ziarah kubur, mesti ada tujuan. Dan dia salah satu daripada 4. Yang pertama untuk apa? Untuk doakan, untuk mintakan ampun kepada Allah untuk dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa datang ziarah kubur? Sebab kita nak tunaikan hak. Yang meninggal ni sepupu kita, yang meninggal ni bapa kita, yang meninggal ni tok kita. Kita tunaikan hak sebagai cucu, maka kita datang. Apalagi dia Muslim, kan tadi hak Muslim kepada Muslim, hantarkan jenazah sesama orang Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau keluar kat Masjid Nabawi, lepas kan sebelah perkuburan Baqi', kalau orang lelaki lah, orang perempuan tak dapat nak ikut. Jadi ada budak yang pandai, habis je solat jenazah, dia dah tunggu pintu kat luar. Dia tunggu pintu kat luar, jenazah keluar je daripada pintu utama masjid, dia pun kejar ikut gini, dia pegang ikut sama. Dia ikut sama bawa jenazah. Pegang tu besi tu, pegang tak lepas. Orang ramai semua bawa, cepat-cepat bergerak nak masuk ke tanah perkuburan. Baik, budak yang ikut ni orang Malaysia, yang angkat pula Arab-Arab campur Afrika. Memang kalau dia pegang besi tu betul-betul, kaki tak jejak bawah tu, terangkat dah. Orang yang angkat semua tinggi-tinggi, kaki terangkat. Ikut juga lah. Sebab kata nak ikut, sebab tak dapat masuk tu, kalau masa lain nanti tutup, ikut lah. Kenapa dia ada kesungguhan ikut tu? Sebenarnya cerita dia hadis ni lah. Dapat menghantarkan jenazah, menyaksikan jenazah, sampailah jenazah itu ditanam, dikebumikan. Jadi pahalanya besar, anugerah dari Allah tu besar. Jadi mereka bersungguh-sungguh. Selain daripada nak merasai pengalaman lah, pengalaman tu cerita kedua, ketiga. Tapi yang mustahak tu nak menunaikan hak sesama Muslim. Jadi tujuan kedua, tunaikan hak. Tujuan ketiga, kenapa kita ziarah kubur? Tujuan dia lah untuk mengingat hari akhirat. Saya baru 3 hari lepas pun ziarah kubur. Mula bawa anak, kali ni tak bawa anak pula, ziarah kubur. Bila duduk kat kubur tu, kita tengok kubur. Selepas kita dah baca Fatihah, baca yang lain, kita ingat hari ni kita datang ziarah orang, besok apakah orang akan ziarah kita. Hari ni kita doakan orang, besok mudah-mudahan apakah ada orang yang mendoakan kita datang ke kubur. Jadi datang fikir, ya Allah. Lepas tu tengok kereta kita yang tengah parking sebelah kan. Kita tengok kereta kita, sama ada besok rosak, atau lupus, atau direbut oleh orang. Kita ada kat dalam. Kereta tu tunggu kat luar. Tengok pakaian kita, besok aku masuk, semua pakaian tidak ada melainkan kain kafan. Jadi bila kita tengok, jadi masa tu adalah sangat penting untuk tafakur, mengingat akhirat. Sebab tu Rasulullah kata apa? Zurul kubur fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Ziarahlah kubur. Tujuan dia sebab dia boleh mengingatkan kamu tentang hari akhirat. Itu tujuan dia. Jadi kalau tuan-tuan, sebab tu saya cuba bukan biasakan pun, tapi maknanya sebulan 2 bulan sekali bawa anak ziarah kubur. Tak nak anak tu, kita tu dia tertanam, terlalu sangat terpedaya ataupun tersilau dengan nikmat dunia sekarang. Kita ni tersilau dengan dunia belum sedahsyat macam mana generasi anak kita terdedah dengan hal dunia. Dia orang terdedah sekarang dahsyat, macam-macam benda, satu dunia. Walaupun dia duduk di dalam bilik, dia boleh merantau ke satu dunia sekarang.
sama ada live ke apa ke. Dulu kalau masuk dalam bilik maknanya anak dara pengitan, benda tak tahu. Sekarang masuk dalam bilik, kadang-kadang benda yang berlaku kat negara lain pun dia boleh jadi sebab benda tu berlaku. Maknanya pengaruh sekarang, bahayanya hal dunia ni. Jadi kita kena hati-hati. Baik tuan-tuan, itu hak yang ketiga, wattiba'ul janaiz. Hak yang keempat, baginda Nabi SAW bersabda, wa tashmitul 'atis atau kama qala, iaitu menjawab orang yang bersin. Menjawab orang yang bersin. Bersin tak sama dengan lagi satu apa tu? Menguap. Menguap. Kalau menguap lain, kalau bersin lain. Menguap secara umum tak bagus. Bersin secara umum bagus. Bagus untuk kita lah yang bersin ni. Cuma sekarang ni oleh kerana faktor apa ni? Covid ni, tuan-tuan nak bersin mentang-mentang bagus. Bagus tu untuk tuan-tuan. Jangan bersin kat orang. Bang, nak rasa tak kebagusan saya? Hacum dia bersinnya kat orang tu. Itu memang makan penampang. Jadi bagus tu untuk dia. Bila dia bersin, keluar benda tu. Sebab tu Rasulullah, baginda Nabi, dia sendiri bersin. Tetapi baginda tidak menguap, tidak sangap sepanjang hidup. Yang tu kita tak boleh buat lah. Kita ada menguap. Kadang-kadang tengah bawa kereta pagi pergi kerja boleh nguap. Tadi saya jam, nguap juga, jam 20 minit tak bergerak. Lori dia sebat dahan kat sebelah jalan, dahan tu melintang atas lori tersebut, sebat satu lagi kereta. Dah jalan tak bergerak. Jalan tak bergerak. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, bersin, bila kita bersin, bacaan kita alhamdulillah. Baik, itu kita. Sekarang hak muslim kepada muslim, bila dia dengar ada orang bersin dan baca alhamdulillah, dia kena apa? Dia kena jawab atau kena respon. Cara respon dia ialah dengan membaca yarhamukallah. Kalau dia jumpa orang perempuan, kalau dia pandai, yang bersin tu orang perempuan, hacum. Yang jawab tu akan jawab yarhamukillah kalau dia pandai lah. Kalau ka tu lelaki lah, kalau lelaki perempuan ki. Mana kita nak cakap dengan dia yarhamukallah, yarhamukillah. Dan tuan-tuan kalau bersin, biasakan diri baca alhamdulillah. Baca apa? Alhamdulillah. Saya cuba train anak-anak saya tuan-tuan, bersin je alhamdulillah. Selagi dia tak cakap alhamdulillah, dia nak tanya saya tak layan. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Saya nak dia terbiasa. Sekarang dia dah terbiasa. Budak ni sekejap je kita biasakan. Benda yang simple-simple lah. Contoh macam naik kereta, kadang saya cakap sampah tak boleh buang dari dalam, jangan buang keluar. Jangan buang sampah, buang dalam kereta. Apa nak buang kat mana? Cari, ada beg plastik, ada ni tepi, buang dulu sampah. Jadi kadang-kadang dia dah buang, dia dah ada sampah, kita pun tunjuk skill kita lah. Nampak ada tong-tong sampah yang rendah tepi-tepi jalan kan, kita pun empet kereta ngam-ngam sebelah tingkap, ngam-ngam satu sampah. Saya cakap kalau nak buang, boleh buang keluar dengan syarat dia terus masuk dalam tong sampah. Baru dia buang, baru kita jalan. Jadi dia dah terbiasa. Dia tak ada nanti dia gini tak. Oi, saya kalau depan saya ada kereta rasa macam nak ambil gambar. Orang minum-minum campak-campak luar kan, macam tak cantik lah pada saya. Tak tahulah orang lain mungkin suka kot. Okey sini, okey. Campak-campak. Kompol, lepas tu buang. Benda simple. Di satu, saya duduk rumah biasa-biasa. Jadi kadang-kadang ada tanah, ada pasir, ada apa. Anak saya train. Yang kecil pun sama, 2 tahun pun saya train juga. Sampai dia dah pandai dah. Masuk kereta, duduk kat kursi, kasut selipar ketuk dulu. Jadi 4-4 sekarang ketuk selipar baru masuk. Dah terpaksa buat gitu lah. Tapi kalau rumah tuan-tuan yang jenis lantai simen tak perlulah. Nak cerita tu, kadang-kadang benda tu diterapkan. Menjawab orang bersin susah kita. Kita alhamdulillah jawab kita sendiri okey, tapi orang sebelah kadang dia macam segan-segan. Budaya kita. Sama saya belajar kat Mesir, duduk dalam bas, kadang-kadang kita terbersin pergi universiti, pergi kelas. Alhamdulillah. 4 orang, yarhamkallah daripada belakang, yarhamkallah. Kita dengar, macam nak gaduh jawab. Tapi dia pantang dengar orang bersinnya, dia akan jawab. Sebab dia bukan melihat
Kenal tak kenal, saudara tak saudara, dia lihat dia, itu Muslim tu, ini hak dia, kita kena jawab. Dia jawab. Kadang sampai 3-4 orang. Cuma kita kat sini dia macam ada segan-segan sikit. Nak cakap, aku nak cakap kan macam tak bunyi Arab, tak payahlah. Diam dia. Jadi kalau boleh kita dengar orang bersin, orang yang bersin ucaplah alhamdulillah, yang mendengar ucaplah yarhamukallah. Dan yang kelima tuan-tuan, baginda Nabi dalam hadis tersebut, wa ijabatu dakwah, iaitu memenuhi jemputan, undangan. Memenuhi jemputan ataupun undangan. Kalau jemputan tu kenduri biasa sunat lah. Tapi kalau walimatul urus, kata kebanyakan ulama, hukum dia wajib kita datang. Selagi mana dalam majlis tu tak ada dosa, tak ada maksiat, tak ada minuman arak, tak ada mengasingkan antara anak yatim, orang miskin dengan orang kaya, tidak ada namanya perbuatan-perbuatan haram, maka tuan-tuan hadir. Kecuali ada halangan, maka kita tak dapat datanglah. Tapi seupayanya kita cuba hadir, sebab itu adalah salah satu daripada hak Muslim yang perlu kita tunaikan. Jadi ada 5 perkara. Cuma dalam ada lafaz hadis yang lain, Rasulullah ada bersabda tambah 1, plus 1, iaitu wa idzastansaha fansah lahu, apabila seorang Muslim datang kepada kamu, dia minta nasihat, maka hendaklah kamu bagi nasihat. Itu hak dia. Minta nasihat tu bukan sebab apa, dia minta tanya, ni macam mana ni kalau kita nak buat ni macam mana orang minta panduan, maka hak dia sebagai Muslim kita bagikan panduan semana-mana kita tahu. Sebab tu saya kalau orang kadang-kadang kita nak balik kan, sembahyang Isyak nak balik, tiba-tiba ada 2-3 jemaah tanya, Ustaz nak tanya sikit lah, kita ada urusan ni, dah janji dengan orang, ada orang tunggu, tapi sebab mengenangkan hak Muslim, kita spend 1-2 minit, kerana apa yang kita tahu beritahu, kalau tak tahu pun kita beritahu dia siapa yang dia boleh rujuk untuk tahu. Kerana apa? Bukan kerana dia tu siapa-siapa, bukan pilih-pilih orang, tapi kerana dia tu adalah orang Muslim. Bila dia datang mintakan satu panduan, kalau kita tahu, maka kita berikanlah panduan. Itu termasuk dalam kita menunaikan hak sesama Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita pelajari dan kita sebutkan dapat sama-sama kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk membentuk silaturahim sesama kita dalam bentuk teamwork, kerjasama, berkumpulan dan bergandingan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah pelihara bukan sekadar hubungan kita di dunia, malah sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi menutup majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita merendahkan hati kita, mengikhlaskan jiwa kita, berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati majlis kita pagi ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Silakan.